Dr. Wang, pengacara majlis kita untuk malam ni. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Okay, jadi tajuk kita untuk malam ni, Find Certainty in Uncertain Time. Alright, Dr. Wang pun telah terangkan tadi apa yang uncertainnya sekarang ni, okay, di Malaysia seperti yang kita mana tahu ada COVID-19 cases masih lagi tinggi dan juga political punya uncertainty. Alright, sebelum saya mula, saya ingin perkenalkan diri saya dahulu. Alright, nama saya Adli Ishak. Okay, saya merupakan licensed financial planner ataupun financial planner representative. Jadi ini ialah lesen financial planning, okay, yang boleh memberi advice kepada orang awam ataupun klien saya. Maknanya saya certified. Ingin saya tekankan sikit di sini, okay. Bila kita bercakap pasal kewangan ni lah kan, selalunya kita akan tanya kepada orang yang kita dekat, okay, kepada kawan-kawan kita, kepada saudara mara kita, okay. Tapi sebenarnya, alright, mungkin orang tu tahu, okay, mungkin orang tu tak tahu, dan nasihat yang kita ambil daripada mereka mungkin betul atau tidak. Right, jadi nak tahu sama ada nasihat tu betul ke tidak, referlah kepada financial planner. Lagi-lagi financial planner yang tak ada bias. Okay, so dah tengok video tadi, faham tak apa itu stock? Okay, sebab apa malam ni kita akan cerita pasal equity investment, stock, dan kita akan gunakan, okay, unit trust sebagai kita punya tool of investment untuk buat regular saving plan. Sebab apa? Dalam uncertain market ini, yang boleh buat untung ialah regular saving plan, ataupun kalau kita pandai timing the market. But timing the market ni agak susah. Alright. So tak apa, saya terangkan sikit, okay, apa itu stok sebenarnya. Misalnya lah kan, tadi jual air kopi, okay, air kopi, okay, kita jual air kopi dekat kedai, okay, lepas tu kita keluarkan modal 500, alright. Kemudian kita ada kawan, okay, kawan kita pun keluarkan modal 500 juga. Jadi dalam bisnes kopi tu, saham bisnes kita ialah 50%. Right? Jadi bila bisnes berkembang, kita pun perlukan duit. Okay? Kita perlu duit untuk buka cawangan baru. Alright? Lepas tu bila kita bank luluskan, alright, kita pun expand kita punya bisnes tu. Okay? Ataupun kita buka kilang kopi, macam kilang kopi Tenom lah kan, dari kilang. Okay? Kemudian bisnes terus berkembang lagi, kita perlukan duit lagi, kita nak buka cawangan dekat overseas pula. Okay? Lepas tu bank kata kalau nak duit boleh, tapi cost interest sekarang ni tinggi. Okay? Cara yang mudah, okay, cara yang murah adalah dengan jual saham syarikat kepada orang awam untuk tambah modal. Okay? Jadi bila kita pun setuju, alright, 50% daripada saham kita tadi dan rakan kita tadi kita jual kepada orang ramai. Katakanlah 100,000 unit saham. Okay, dan saham ini dinamakan saham terbitan awal ataupun initial public offering. Okay, sekarang kita dah jadi syarikat Berhad. Okay, daripada Sendirian Berhad jadi syarikat Berhad. Okay, kita dan beribu-ribu lagi pemegang saham yang lain. Okay, Dr. Wang kebetulan Dr. Wang pula adalah salah seorang pemilik saham yang baru tu. Okay, disebabkan bisnes kita bagus, kita pun dah expand overseas, maka ramai orang yang nak beli saham kita. Jadi harga saham tu naik di Bursa Malaysia. Jadi kalau kita tengok video tadi, based on supply and demand, dan sebab itulah harga saham tu naik. Alright. Jadi Dr. Wang dia nak buat untung, dia pun jual saham tu dan dia dapatlah untung daripada capital gain. Okay, ini salah satu cara ataupun
salah satu cara boleh buat duit dengan saham. Dan cara yang kedua ialah dengan dividen. Bisnes dah maju, cash banyak, kita pun bagi profit sharing dengan shareholder. Itu nama dia dividen. Alright. Okay, jadi bila kita sebagai pemilik asal, bila harga naik, kita pun senyum lebar. Sebab apa? Harga syarikat, harga saham kita pun telah naik. Alright. So far so good. Tentang saham ni ada yang tak faham lagi sebelum kita teruskan. Sebab apa banyak saya dapat request bila dia join kelas tu terlalu advance, dia tak faham. Alright. Dan kenapa pentingnya saham ni? Sebab apa? Unit trust ni dia beli saham syarikat berhad. Okay. Okay, kalau ada soalan boleh terus type dekat chat box, tak perlu tunggu sampai ke penghujung. Okay. Dan saham ni macam saya cerita tadi, okay, kalau kita nak memiliki saham tu, okay, secara direct kita boleh buka CDS account ataupun private mandate account. Okay. Dan sebenarnya ASB pun melabur kepada saham. Okay, kalau you nak tahu, dan ASB pun ialah unit trust juga. Okay. Dan kemudian apakah lagi jenis-jenis saham ataupun equity investment, EPF dan private retirement scheme, PRS. Ini pun saham juga. Right. Dan exchange traded fund dan robo advisor pun sebenarnya equity ataupun saham juga. Right. Real estate investment trust pun saham juga sebenarnya. Dan topik yang kita akan sentuh dengan mendalam untuk malam ni ialah unit trust. Okay, semua ni melabur dalam saham. So apa itu unit trust? Okay, kalau korang dah faham okay, apa itu saham, jadi sebenarnya unit trust ni melabur ke dalam saham indirectly. Okay, korang sebenarnya melabur dalam unit trust fund. Okay, di unit trust fund tu ada fund manager yang akan kawal ataupun yang akan jual beli saham. Right? Dan ada lagi dua organisasi dalam unit trust ni, iaitu trustee dan juga regulator. Okay, trustee ni dia sebagai pemegang aset dalam unit trust tu. Okay, dia sebagai polis lah. Okay, regulator Securities Commission pun polis juga. Okay, dia akan kawal keseluruhan unit trust market atau unit trust market, dan trustee ni dia akan kawal unit trust fund itu sendiri. Okay, so far so good tentang saham dan unit trust. Okay, boleh chat sikit. Kalau tak faham, saya boleh explain sebelum kita pergi lebih jauh lagi. Okay, so far so good. Alright, macam saya dah explain tadi, okay. Dan dekat sini saya nak bagi tahu unit trust fund ni sebenarnya banyak. Ada 600 lebih yang ada dekat Malaysia ni. Dan unit trust ni invest di dalam berbagai jenis asset class. Ada yang melabur di global, ada yang melabur di Malaysia, ada yang melabur di Asia Pasifik, ada yang melabur 90% dalam saham, ada yang 50% je dalam saham. Okay. So untuk saham-saham jenis balance fund, okay, dan ke atas ni kalau you all boleh tengok A ke F sampai F ni kan, alright, ini ialah equity yang banyaknya equity. Jadi saham-saham yang begini, unit trust fund yang begini selalunya untuk jangka masa panjang. Kalau korang tengok fixed income money market untuk short term. Alright. Okay, dan benefit dalam untuk unit trust investment ni, satu, affordable. Okay, serendah RM100 sebulan korang boleh melabur. Okay, kalau you all pergi buka CDS account, kalau RM100 ni apa je lah,
Okay, mungkin satu counter je lah. Alright. Kemudian instant diversification, bila melabur dalam saham tak ada instant diversification. Okay. Dan unit trust ni ialah pelaburan yang liquid. Right. Kalau you all melabur dalam rumah, okay, you all melabur dalam bisnes, senang tak nak jual balik korang punya bisnes ataupun rumah tu. Okay. Tak seliquid macam unit trust. Dan seperti yang saya sebut tadi, unit trust ada fund manager yang kawal ataupun jual beli saham. Jadi your first level of risk management ialah fund manager tu sendiri. Okay, korang tak perlu susah. Okay, nak pergi belajar technical analysis lah, fundamental analysis. Okay, korang hanya leverage dengan kepakaran fund manager. Dan bila bercakap tentang unit trust, okay, you all ada exposure untuk melabur ke China market. China market tahun lepas 38%. Boleh juga melabur ke US market. Tak payah susah buka account dekat luar negara. Alright. Dan salah satu lagi kelebihan untuk unit trust ialah ia adalah regulated industry. Okay, kalau nak cari pelaburan, carilah yang berdaftar dengan Securities Commission. Okay, saya dah sentuh sikit tadi unit trust versus stock. Okay, macam mana nak beli? Okay, stock, CDS account, private mandate account. Untuk unit trust, okay, korang boleh beli online, bank, unit trust consultant ataupun financial planner. Dari segi time horizon, okay, pelaburan stok, macam-macam korang boleh buat. Korang boleh day trade, short term, mid trade, long term. Okay. Tetapi unit trust medium ke long term. Okay. Dan capital required untuk stock depending on stock value. Okay. Alright, minimum ialah 100 lot. Alright, kalau harga dia RM1, okay, RM100 lah. Okay, dan unit trust RM100 sebulan. Dari segi diversification, unit trust terus dapat instant diversification. Manakala untuk stock pula, mungkin korang boleh beli satu counter saja. Okay, dan investment strategy depending on fund manager. Okay, ada fund manager dia suka value investing, ada fund manager dia suka main teknologi counter saja. Alright, dan persamaan di sini stock dan unit trust ialah korang ada dua jenis keuntungan yang korang dapat. Satu dari segi capital gain dan satu lagi dividen. Mana dapat dividen? Daripada bisnes tu maju. Okay, mana dapat capital gain? Korang dulu awal-awal dah beli murah, beli harga RM1, contohnya bila 5 tahun, okay, dah simpan 5 tahun, jual harga RM2. So, 100% untung. Okay. Alright. Okay, stok bursa minimum 1 lot, 100 unit. Alright. Thank you, Agnes. Okay, regular saving plan, alright. So salah satu features yang ada dalam unit trust investment ialah regular saving plan, di mana korang boleh buat monthly subscription serendah RM100 sebulan. Okay, RM100 sebulan dan korang labur dalam unit trust fund. Unit trust fund apa yang korang boleh labur? Alright. Kalau 100 tu untuk satu fund. Okay, kalau korang ada nak labur 500 sebulan, bolehlah masuk 2-3 fund. Okay, dan fund di Malaysia, okay, ada lebih kurang 600. Right? Okay, apa kelebihan dia? Bila korang buat RSP ni ialah dollar cost averaging. Okay, the same amount of money invested at regular interval regardless of unit price. Bila harga tu jadi mahal, bila harga tu rendah, korang akan beli unit lebih banyak, dan bila harga tu mahal, korang akan dapat beli unit yang sedikit. Kita tengok contoh dekat sini, Januari, okay, harga dia RM1, harga dia RM1, okay, korang pun letak 100, so dapat
100 unit. Februari pula harga dia naik RM1.5. Okay. Kemudian modal yang sama RM100, korang dapat 66 unit. March 98 sen jatuh, korang dapat unit 102. Okay. April RM1.10 dapat unit 90 unit. Mei harga dia jatuh balik 90, okay, 90 sen, korang dapat unit 111. Okay, dan average korang dapat 456 unit. So begitulah regular saving plan. Dan macam mana korang buat, macam mana korang nak untung nanti, okay, bila harga dia naik balik lah. Tapi kat sini average 1.096, right? Okay. Kelebihan yang pertama untuk regular saving plan, okay, katakanlah korang baru graduate, right, korang nak mula melabur, okay, tapi modal tak banyak, okay, tak ada pun 100,000 ke 200,000, but you don't want to miss the opportunity kan. Muda-muda pun nak juga kena belajar melabur. Jadi dengan ada regular saving plan ni, korang bolehlah bermula dengan 100. Tak perlu pun tunggu duit sampai 100,000 ataupun 200,000. Dan bila korang start early ni, okay, the rule number 1 dalam pelaburan ialah, okay, start early and start small. Okay. Dan rule kedua ialah time value of money. Okay. Dan nombor 2, okay, bila korang buat regular saving plan ni, korang seolah-olah disiplinkan diri dalam menyimpan. Okay. Dapat duit, awal-awal asingkan untuk investment. Okay. Selepas dah ada emergency saving, dah ada 6 bulan, tak perlu tunggu lagi terus berlabur, but kena ada emergency saving dulu. Okay. Sebab apa kena buat bulan-bulan? Kerana untuk buying low dan selling high ni nearly impossible. Okay, kalau siapa trade memang tahu, you can never buy the lowest and you can never sell at highest. Sebab apa? Emotions. Okay, emotion. Okay, dan RSP juga membolehkan korang melabur tak kisah dalam apa pun market condition. Kejap lagi saya akan tunjukkan chart ya. Saya akan tunjukkan chart waktu COVID, okay, waktu SARS, okay, macam mana korang boleh profit. Dan actually, okay, siapa yang buat regular saving plan ni sebenarnya dia recover lebih cepat daripada yang buat lump sum. Okay, dan bila korang buat ni, korang tak akan risau lah atau bimbang termiss any investment opportunity. Okay. Alright, yang ini sama. Okay, avoid pitfall of timing market. Saya pakai table yang sama tadi. Alright. Okay, ini ialah SARS ya. SARS masa November 2002 hingga ke Julai 2003. Okay, korang tengok dekat sini. The first case, okay, bulan 11 2002 dia reported di China. Okay, dahsyat China ni, semua virus dari sana. Alright, kemudian kemudian market down, okay, market down sehingga tahun 2003, bulan April 2003. Kemudian baru dia orang kata rebound. Okay, rebound daripada market down. Dan okay, tak silap saya, di mana dia SARS tu contain ialah bila sekejap ya. Okay, 2003 bulan 7. Alright. 2003 bulan 7. So what happen bila you invest tiap-tiap bulan, bulan 2 ni you invest sekali kat sini, bulan 3 makin you invest lagi. Kemudian bulan okay, bulan
bulan 1 you invest, bulan 2 you invest, bulan 4 sini pun you invest lagi. Kemudian you akan ride along sampai market tu naik. So it's important that you stay a long term view dalam stock investment ni. Sebab apa? Market always recover itself. Okay. Alright, kemudian COVID-19 Disember 2019 hingga sekarang. Alright. The first identified bulan 12 di sini. Kemudian first case in the US, korang boleh nampak yang biru ni ialah S&P 500, right? Dan yang oranye ni ialah Hang Seng. Okay, Hang Seng sama macam ni tadi. Okay, Hang Seng Index. Okay. Dan dekat sini dia rebound sebab apa? Sebab ada stimulus package di US. Dan okay, bila vaksin, okay, diorang dah approve vaksin, market pun dah lama dah naik. So market tu dia bergerak, financial market tu dia bergerak dulu. Okay, sebelum sebelum vaksin ni approve. Sebab apa? Okay, kalau korang faham dengan video tadi, okay, sebab investor dah ada hope yang vaksin akan keluar. Jadi dekat sini diorang pun dah start membeli dan harga tu naik based on demand. Right? Okay. Okay. Salah lagi satu kelebihan, nombor 4, RSP mitigates losses in downturn. Okay, let's say korang orang kata korang FOMO, okay, market dah naik, lepas tu korang pun beli. Alright. Dan bila korang beli, okay, dalam pada masa yang sama, okay, ada juga orang lain yang buat regular saving plan. Okay, you start August ni bila market top dan lepas tu market jatuh. Okay, maximum drawdown, maknanya berapa banyak korang rugi sebenarnya bila korang start melabur bulan Ogos ni? 44.7%. Okay, tapi kalau korang buat regular saving plan, korang punya drawdown hanyalah 29%. Okay, bukan cakap tak rugi, rugi juga, but okay, korang boleh recover cepat month to break even. Untuk yang lump sum ni ambil masa 74 bulan untuk recover daripada Ogos ni. Tetapi kalau regular saving plan 41 bulan. Okay, begitu juga dengan S&P 500 during global financial crisis 2007 ke 2009. Okay, bila market peak, okay, 2007 tu kemudian dia jatuh. Right, yang buat lump sum rugi 51%. Tapi yang buat regular saving plan rugi 38%. Dan macam biasa regular saving plan ni pun dia recover awal. Okay. Kemudian kita ada CSI 300 untuk China punya market, sebab masa tu China market crash May 2015 to February 2016. Right. Yang buat lump sum rugi 39%. Dan yang buat RSP rugi 20% dan RSP break even ialah 25 bulan. Kemudian untuk lump sum 61 bulan. Okay. So, okay, tadi kita dah cerita risk dia. Alright, memang ada risk. Okay, dan kita tengok pula, okay, apakah korang punya potential return. Right, so saya ambil dekat sini rate of return 4%. Okay, sebab apa? 4% benchmark lah untuk ASB. Kemudian ada 6%. Okay, 6% orang kata balance fund ya. 6 ke 8% ni ialah range untuk potential return kalau korang melabur di balance fund. Kemudian 8 ke 10% ialah range untuk potential return kalau korang melabur di aggressive fund. Okay, let's say 5 tahun, okay, 100 sebulan, total investment ialah 6,000. Okay, kalau 10% korang dapat 7,700.
Okay, kalau untuk 20 tahun juga, okay, total investment korang 100 sebulan ialah 24,000 dan potential return ialah 75,000. So 10% ni bukan dia nak cakap tiap-tiap tahun, okay, tiap-tiap tahun tu untung 10%, tetapi average. Okay, average return. Maknanya daripada untuk 20 tahun ni average return dia ialah 10%. Okay, kenapa boleh dapat 10%? Sebab apa? Walaupun market tu jatuh, okay, you can dia akan recover for a long term. So, okay ke tak okay? So far dah faham ke apa itu unit stock market, apa itu unit trust dan apa itu regular saving plan. So by the way, untuk unit trust, okay, selain daripada melabur bulanan, okay, yang mana ada cash, korang pun boleh melabur secara cash. Alright. So kita akan pergi ke next topic, how to start regular saving plan. Okay, first off, perkara yang penting ialah you have to set your objective. Apa goal korang sebenarnya untuk buat investment ni? Okay, untuk retirement ke, untuk children education ke, untuk pergi haji ke? Okay, as usual mesti long term goal. Sebab apa? Unit trust is long term punya investment ataupun just a general investing. Okay, untuk retirement, katakanlah you all nak retire 1 juta bila umur 60, berapa kena simpan sebulan? Seorang boleh tolong kira kan? Kita ada ramai advisor TSI malam ni. Okay, katakanlah umur sekarang 30, nak retire 60, 30 tahun. Okay, 10%. Okay, berapa sebulan yang kena invest? Ataupun korang hanya nak invest untuk general investing saja. Okay, maknanya ada duit lebih, invest. Tak nak biar dalam bank. Okay, untuk yang ini, okay, kalau korang nak start, okay, the rule dia ialah 3% of your salary. 3%. Okay, korang kena asingkan. Maknanya kalau korang dah ada retirement, korang dah ada retirement fund, korang dah ada children education fund, okay, for general investing korang boleh letak 3%. 10% banyak sangat tu bang. Banyak sangat. Tapi kalau boleh lagi banyak daripada 3%, maknanya boleh simpan banyak lagi, baguslah. Okay. Kemudian faktor yang penting ialah fund selection. What is the right fund? Kita akan tengok kriteria apa yang saya guna untuk pilih fund. Sebab apa? Fund ada banyak dekat Malaysia, ada 600 lebih. Kemudian step yang ketiga, review and rebalance portfolio. Alright, fund selection. Okay, fund selection ada dua cara yang saya gunakan kat sini. Satu quantitative analysis, satu lagi qualitative analysis. Untuk qualitative ni hanya unit trust advisor ataupun financial planner sahaja yang ada akses kepada analisis jenis ni. Sebab apa? Kita sahaja yang jumpa dengan fund manager ataupun kita sahaja yang pergi dengar market review. Dan certain fund manager pun dia akan present dengan kita orang investment style dia orang. Ada yang suka value investing. Okay, cash pakai 50% je, tak nak pakai banyak-banyak. Alright. Kemudian dari segi quantitative analysis, okay, kita akan tengok daripada performance, okay, expense ratio dan juga volatility. Okay, untuk performance ada dua jenis performance yang kita tengok dekat sini. Satu ialah calendar year return. Calendar year return, sebab apa kita tengok? Kita nak tengok consistency. Consistency, okay,
tiap-tiap tahun buat untung tak? Okay, kalau rugi itu tinggi ke tak? Rugi itu banyak ke tak? Dan kemudian yang kedua ialah cumulative return. Yang ini kita nak tengok long term return. Kita nak tinggi, growth yang tinggi. Okay. Kriteria nombor 2 untuk fund selection ialah expense ratio. Kita nak tengok sama ada, alright, fund manager ni dia menggunakan sebab apa, cost untuk membeli dan jual saham tu dia ada cost. Okay, sama ada dia banyak jual beli saham ke ataupun dia very selective. Okay, kalau you all baca buku Warren Buffett, okay, dia suka bagi analogi ni kalau you ada 20 stok yang you all kena pilih untuk sepanjang hidup. Okay, so mestilah you all akan pilih stok yang betul-betul bagus, kan? You akan you akan ambil masa buat analisis betul-betul baru pilih stok. Okay. Dan expense ratio ni dia tak ada dalam fund fact sheet. You all kena baca prospectus, okay, untuk tahu expense ratio ni. Kemudian fund selection criteria yang ketiga ialah volatility. Okay, maknanya maximum drawdown macam saya tunjuk tadi. Okay, kalau index jatuh 40%, fund tu jatuh berapa persen? Okay, apa yang kita nak tengok ialah fund it always beat the market. Kalau market naik 40%, dia kena lagi tinggi daripada market, lebih lagi daripada 40% tu. Kalau market rugi 40%, dia kena rugi lagi sikit daripada market tu. So volatility ni dia tie back dengan consistency. Right? So far so good untuk fund selection strategy. Okay, lepas ni saya nak belanja fund, nama-nama fund. Right, so what is the best fund? Apa yang kita pilih? Okay, let's say korang ada 500 untuk 300 untuk invest. Alright, kita cari fund. Okay, kita rank untuk 5 tahun. Okay, kemudian kita tengok volatility dia 3 years punya annualized volatility, lagi rendah lagi bagus. Alright, ini China. So kita tengok sini, Eastspring Investment Dynasty Equity, Manulife Investment Greater China. Return dia sama 17-17, tapi volatility untuk Eastspring lagi bagus. Sebab apa? Dia 16%, yang ni 17%. Okay, so kita pilih yang ini. Alright. Yang ini lagi tinggi lah, of course. Kalau ini dengan ini, of course lah kita pilih yang ini, kan. So kalau ini dengan ini, nombor 2 dengan nombor 3 ni, kita akan pilih nombor 2. So macam tu kita pilih fund. So ini untuk China pula, 100 sebulan. Kemudian kita nak invest pula dalam Asia Pasifik. Kita buat benda yang sama, kita compare. Mana lagi bagus? Right? So yang ni lebih kurang lah. Okay, satu dividend fund, satu opportunity fund. Alright, yang principal Asia Titan Fund dah boleh kick out siap-siap. Sebab apa? Sebab apa? Return dia sama je, tapi dia lagi volatile. Alright, 100 sebulan juga. Kemudian kita nak invest pula di Malaysia punya fund. Okay, Malaysia kita tengok 5 year annualized return, kemudian kita tengok volatility. Okay, kita tengok sini Interpack Dana Safi tahun lepas, ya Allah, tingginya 82%. Okay, tahun lepas, tapi annualized 14% je. So maknanya dia tak consistent every year. Dan kita boleh tengok volatility ni pun tinggi juga. Okay, CAF Tactical Fund ni 47% tahun lepas. Right, 5 year annualized return sama dengan Interpack dan Nasafi. So CAF ni lagi selamat. Okay, sebab volatility dia rendah. CAF Core Income Fund ni tak nak lah. Okay, so macam tu kita nak pilih fund. Kemudian US pula.
Okay. Yang ini 18%. Volatility dia 14 je. Punya rendah. Kan? Alright, so far so good. Macam mana? So kita ada US, okay, kita ada Malaysia, kita ada Asia Pacific, kita ada China Fund. Okay lah, invest lah 400 bulan. So macam tu. Okay. Dari segi outlook pula, okay, dari segi outlook US dah tinggi sangat. Okay, let's say you all nak invest 200 tuan, saya ada 200 je tuan. Okay, kita invest dekat China dengan Asia Pacific. Sebab apa? US dah terlalu tinggi, Malaysia ada political uncertainty. Okay, macam tu. Tapi kalau you all ada 400, go ahead, boleh invest di 4 market. So how we diversify? Okay, satu, we diversify ikut company. So dekat sini ada banyak company, alright. Okay, certain company untuk dua fund tu dia pakai fund manager yang sama je. Okay, so we invest, we diversify ikut company unit trust. Number two, we diversify ikut market, geographic, right? Ikut market. Kita ada US, kita ada Malaysia, kita ada Asia Pac, right? Dan yang ketiga, kita invest ikut jenis fund. Okay, kalau you all perasan, satu ni dividend, satu ni opportunity fund. Okay, dividend, right? Dia akan tak kira tiap-tiap tahun mesti ada bagi dividen. Opportunity ni interim dividend sahaja. Kalau ada, kalau tak ada, tak ada. Alright? So 3 cara you diversify. Okay. So far so good, clear. So review and rebalance. Kita dah step yang ketiga untuk buat RSP ni. Okay, let's say you dah simpan berapa? 10 tahun. Okay, you dah simpan 10 tahun. Kemudian you punya fund pun dah banyak. Dia punya value tu dah tinggi. Mungkin ada puluh-puluh ribu. Okay, dan it's time for you to review. Okay, itu ialah review bila duit you dah banyak. Okay, yang kedua, you review, okay, bila ada deviation. Maksudnya China dah naik. Okay, dah naik tinggi sangat. So, you pun keluarkanlah. Okay, lepas tu, you tengok US jatuh pula. Dan it's good time ataupun opportunity untuk you invest. Kemudian, you masuklah ke dalam US punya China. Dan monitoring ni kalau you invest sendiri, okay, online, okay, you terpaksalah buat sendiri. So sebab tu you perlukan himanan sihat, unit trust consultant ataupun financial planner untuk monitor you punya fund. Okay, so seperti yang saya cakap tadi, okay, kalau you all perasan saya ada sharekan juga gambar ni di social media lah. Okay, di social media. Ini ialah high level punya diversification. Okay, you ada tabung haji, you ada ASB, okay, you ada money market, you ada fixed deposit, AHB dan sebagainya as your defender. Ini ialah free risk. Okay, zero risiko. Kemudian untuk midfielder, you ada property, you ada unit trust, you ada gold, okay, sebagai you punya midfielder. Okay, tugas midfielder dan striker ni ialah untuk untuk accumulate wealth, untuk gandakan kekayaan korang. Kemudian korang ada juga high growth business, stock market, okay, business dan juga property untuk flip. Alright, depending on korang punya risk appetite ataupun korang punya expertise. Ada orang dia suka melabur saham. Okay, jadi dia banyak melabur saham. Ada orang dia tak pandai melabur saham tapi dia pandai bisnes. Okay, jual barang dekat Shopee. Okay, memang maju bisnes dia. So tak semestinya korang ada high growth business ni. Mungkin ada satu. Okay, mungkin tak ada langsung. Okay, bergantung dengan expertise dan juga keselesaan korang.
Dan benda yang sama, okay, asset allocation ni korang boleh buat juga dalam korang punya unit trust. Okay, korang ada balance fund, rate fund, general equity fund, China fund, technology fund dengan small cap fund. Okay, ni hanyalah contoh sahaja. Kemudian okay, bila ada yang PM saya juga, okay tuan, saya ada duit sebanyak ni, macam nak melabur, macam mana? Okay, so kalau you all ada modal yang kecil, okay, tak perlu tunggu duit banyak untuk melabur, korang boleh buat 100 ke 300 sebulan contohnya. Okay, untuk yang ada modal besar, okay, korang boleh terus melabur dan buat portfolio. Okay, ini ialah contoh portfolio untuk syariah fund. Okay, dan portfolio ni, okay, dimonitor setiap bulan. Okay, dan ini ialah contoh portfolio dia. Contoh dekat sini, Aberdeen Standard Islamic World Equity Fund, okay, melabur di US mainly. Kemudian korang ada Asia Pacific punya fund dan China Spring Investment Dynasty Equity. Okay, kemudian korang ada Asia Pacific lagi. Dan lepas tu ada pula Global Developed Market, melabur di Jepun, Europe dan sebagainya. Kemudian korang ada bond ataupun fixed income fund dan juga money market. So macam inilah untuk buat portfolio. Macam mana allocation untuk portfolio ni? Okay, untuk moderate punya risk profile, ini ialah percentage dia. Let's say korang merabur 100,000, okay, untuk Aberdeen ada 11,000, untuk Fin Huang ada 12,000, untuk China ada 23,000. Begitu juga untuk agresif punya risk profile. Okay, so kenapa penting, okay, selain RSP ni penting untuk you all buat portfolio? Sebab apa? Okay, bila RSP tu dah banyak, kan, korang terpaksa juga buat asset allocation macam ni, right? Dah 10 tahun invest, okay, tiap-tiap bulan 200, okay, duit pun dah ada puluh-puluh ribu, buat asset allocation begini. So ini yang latest punya asset allocation, bukan latest, December, okay. Dan untuk December, okay, fund manager telah reduce exposure in fixed income, okay, dan increase exposure dengan dalam equity. So maksud dia dekat sini, alright, contohnya fixed income kita ada Amanah Raya Syariah Trust. Amanah Raya Syariah Trust ni ialah fixed income fund, okay, dan dividen dia pun dah bagi lagi banyak daripada ASB, alright. Dia dah untung banyak. Kemudian dia orang keluarkan dari Amanah Raya ni, okay, masuk ke dalam equity. So macam tu contoh review and rebalance. Alright. Untuk ni juga top performer, okay, kita ada RHB Islamic Global Development Market. Dia dah naik banyak. Outperform was driven by promising development from COVID-19 vaccine punya trial. Okay, dan kebetulan untuk bulan 1 ni, minggu lepas US market pun naik. Okay, so macam ni buat portfolio. Kemudian ini untuk conventional punya portfolio. Of course dia punya portfolio, dia punya fund tu lagi banyak daripada syariah. Okay, so ada yang non-Muslim boleh go for conventional portfolio. Okay, so far so good. Kita telah sampai ke penghujung presentation. Sebelum saya wrap up dengan summary ataupun take away. Okay, so you have to start small. Okay, dia punya key takeaway dia nombor 1 ialah you have to start small and start early. Tak perlu tunggu duit banyak, right? Kemudian nombor 2, take a long term view. Sebab apa? Equity always recover. Jatuh-jatuh macam mana pun, okay, dia akan recover balik.
Dan kemudian invest consistently. Okay, set aside, siap-siap. Berapa nak invest? General rule, 3% daripada gaji. Right? Kalau korang ada specific objektif, okay, minta financial planner ataupun unit trust consultant kirakan berapa yang korang perlu untuk capai objektif tu. Okay. Kemudian look into volatility. Interpack dana safi tu. Okay. Fund yang famous. Sebab apa fund manager dia famous? Tinggi 80% tahun lepas. Okay. Tapi korang dah miss dah 80% tu. Jangan masuk lagi. Alright. Boleh nak masuk. Tapi tunggu dia harga dia rendah. Dan korang kena rebalance balik bila dia dah naik banyak. Alright. Okay. Yang kelima, kena diversify. Alright, kalau 100 sebulan tu, okay, tak adalah, tak dapat nak buat apa. Mungkin satu fund je lah. Okay, 100 sebulan. Tapi as your income grow, okay, increase your saving. Don't increase your lifestyle. So, bila income grow, invest lah banyak lagi. Okay, mungkin sekarang ni China outlook is very positive. Okay, sekarang mula-mula masuk China. Next, masuk pula Asia Pasifik. Kemudian US dah jatuh, boleh pula masuk US. Tak ada spesifik fund yang betul-betul bagus. Semuanya bergantung kepada market. Okay. Dan yang terakhir sekali, monitor and review your portfolio when necessary. Okay. Dan di sini saya nak bagi tahu, okay, kalau siapa yang biasa belajar technical analysis lah. So technical analysis ni ada seorang guru lah yang sangat popular. Nama dia Dow. Okay, saya panggil dia Pak Cik Dow. Okay, dia telah menghasilkan Dow Theory. Okay, dalam Dow Theory ni, okay, dia ada 6 tenet of Dow Theory. Salah satu dia ialah market has 3 phases. Okay, market has 3 phases. Okay, major, minor and also dan phases yang major ni selalunya, okay, sama ada uptrend ataupun downtrend. Dia akan bertahan, okay, bertahan setahun ke beberapa tahun. So kalau kita tengok kita punya major punya trend ni, which is uptrend, start daripada bulan 3, belum lagi habis dia punya trend dia tu, uptrend dia. So what you can do now, okay, hopefully that the market, okay, the market will teruskan continuation untuk trend ni sehingga ke beberapa tahun, alright, dan you all boleh ride the trend, okay. Right, dan you all hopefully boleh ride the trend ni. Sebab apa? Kalau kita tengok chart balik yang saya tunjuk tadi, okay, di sini dekat sini 2003 ni, 2003 bulan 10, okay, dekat sini SARS dia confirm contain, right, dan dia naik lagi sampai 2004. Lepas tu tak tahu apa jadilah. Okay, dia naik lagi. Dan COVID, okay, US hari ni naik. minggu lepas naik. Right? Trend tu masih continue. So, don't miss out, okay. Yang mana yang dah invest bulan 3 tu tahniah lah. Sebab banyak klien saya dah untung 30%, 40%. Okay, tak sampai setahun. Sebab apa? Dia invest dekat bawah. Tapi what you can do now is buatlah regular saving plan. Kalau ada lump sum, investlah lump sum. So this is from Benjamin Graham. Benjamin Graham ni ialah cikgu kepada Warren Buffett. Okay, the individual investor should act consistently as an investor and not as speculator. Sekian untuk presentation saya untuk malam ni. Saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis.